Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Wah, selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo. Buletin 1.30, 1 Syawal bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini, Aidilfitri disambut sederhana dalam norma baru. Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. 1 Syawal diraih dengan umat Islam di negara ini diseru terus beristiqamah terutama dalam menghadapi pandemik COVID-19 apabila Aidilfitri disambut tidak semeriah seperti kelaziman sebelum ini. Rata-rata umat Islam akur dengan prosedur operasi standard SOP termasuklah ketika menunaikan solat sunat Aidilfitri pagi tadi. Tinjauan di Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail Ibu Negara mendapati solat sunat Aidilfitri dilaksanakan dengan lancar meskipun ringkas. Patuh dengan garis panduan yang dikeluarkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, hanya 30 orang dibenarkan bersolat yang terdiri daripada imam, bilal serta jemaah yang mendapat jemputan sahaja. Hadir seawal 7.30 pagi, jemaah yang membawa sejadah masing-masing terus mendaftarkan diri dan diperiksa suhu badan oleh ahli jawatan kuasa masjid. Ruang solat pula telah disanitasi lebih awal oleh ahli jawatan kuasa masjid selain ruangan solat turut ditanda mengikut jumlah jemaah. Norma baru ini selaras dengan garis panduan serta SOP solat sunat Aidilfitri yang dikeluarkan oleh Jawi. Ramai yang menelefon saya, ramai yang WhatsApp kepada saya, Imam boleh tak datang ke masjid, boleh tak pilih saya datang ke masjid. Tetapi saya terpaksalah pada tahun ini dengan mengamalkan norma baru, saya menyatakan pada mereka bahawa pada tahun ini kita dalam tempoh PKPB ini kita mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, hanya 30 orang sahaja jemaah dijemput. Jadi berasa sedikit sedihlah apabila sambutan Aidilfitri pada tahun ini dengan masjid hanya 30 orang jemaah sahaja. Selesai solat sesuai dengan norma baru, khutbah ringkas disampaikan selain tiada lagi jemaah berkumpul dan bersalam-salaman, disusuli segera meninggalkan kawasan masjid dengan teratur. Bagi yang terpilih untuk sama-sama solat sunat Aidilfitri secara berjemaah pagi tadi, rasa syukur dipanjatkan. Alhamdulillah, peluang yang sangat baik bagi saya sendiri sebab mak ayah ada kat sini. Jadi tak berapa rasa sangatlah kata orang tu. Tapi apa pun suasana solat hari raya pada kali ini sangat-sangat berbeza dan rasa bertuah tu sangat meninggi sebab bukan semua dapat solat di masjid. Perasaan dia tu amat bersyukur sekali lah pasal bukan senang sebenarnya nak dapatkan solat sunat di masjid. Kita memang dikatakan dah agak lama tak ke masjid. So kita gunakan peluang ni untuk lebih dekat pada masjid lah. So harap-harap lepas ni ramailah yang orang akan hadir ke masjid untuk menunaikan solat fardu. Di Negeri Sembilan, Tunku Besar Sri Menanti Tunku Ali Redaudin berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Diraja Tuanku Menawir Sri Menanti Kuala Pilah. Solat sunat yang bermula jam 8.30 pagi itu hanya dihadiri 12 jemaah dan diimamkan oleh Imam Masjid berkenaan Syamil Izzuddin Muhammad Yusof. Langkah berjaga-jaga diamalkan dengan melakukan penjarakan sosial, pemeriksaan suhu ketika masuk ke masjid dan mengelakkan sentuhan langsung. Dalam khutbahnya, Syamil Izzuddin menegaskan musibah COVID-19 yang menimpa negara dan dunia ketika ini memberi pelbagai hikmah kepada umat Islam. Di Pulau Pinang, larangan solat sunat Aidilfitri secara berjemaah di masjid bagaimanapun membawa hikmah kepada keluarga untuk menunaikannya di rumah buat pertama kali. Bagi keluarga besar Cikgu Sabri di Permatang Pauh, pengalaman menunaikan solat sunat bersama 17 ahli keluarga itu akan sentiasa terpahat dalam kenangan.
Tinggal berdekatan di kampung yang sama memberi peluang kepada 6 daripada 7 keluarga adik-beradik ini menunaikan solat sunat bersama. SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan tetap dipatuhi, tidak melebihi 20 orang dalam satu rumah. Dimulakan dengan takbir, disusuli Ketua Keluarga Muhammad Sabri Din menyampaikan cara melaksanakan solat sunat kepada seluruh keluarga. Solat diimamkan oleh anak sulung Sabri, diikuti dengan khutbah disampaikan oleh Sabri menggunakan teks Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Banyaklah kebaikan yang kita dapat. Antaranya dari sini saya sendiri tadi, iaitu anak-anak saya boleh menjadi imam, menjadi khatib dan kita dapat dalam bulan puasa ni kita dapat melaksanakan tadarus berkeluarga, kita dapat sembahyang solat berjemaah tarawih dengan anak-anak saya yang menjadi imamnya. Jadi itu nampaknya perbezaan lah. Jadi walau bagaimanapun raya tetap kita raya. Alhamdulillah kami dapat laksanakan program pada bulan Ramadan dan Hari Raya dengan jayanya. Sebenarnya itu adalah hikmah yang Allah berikan kepada kita untuk mengeratkan silaturahim antara keluarga. Selesai menunaikan solat, ahli keluarga membuat panggilan telefon kepada sanak saudara yang tidak dapat pulang ke kampung dan seterusnya menjamu selera. Walaupun tidak dapat menunaikan ibadah di masjid secara berjemaah, keadaan itu diterima dengan hati yang terbuka. Sementara itu, Kejiranan Rukun Tetangga KRT Puncak Iskandar dekat Seri Iskandar Perak mengambil inisiatif melakukan takbir raya secara dalam talian. Ia bertujuan menghidupkan amalan sunat 1 Syawal walaupun tidak dapat berkumpul. Lebih 30 ahli qariah menyertai takbir raya secara dalam talian yang bermula kira-kira jam 8.30 pagi. Mereka kemudian menunaikan solat sunat Aidilfitri di rumah masing-masing bersama ahli keluarga. Kita bermesyuarat bersama JKKRT dan ahli qariah. Kita bersetuju untuk kita cuba cara orang kata konsep online, takbir online. Dan alhamdulillah kita menggunakan aplikasi Jitsi Meet tu, kita cuba beberapa kali dan alhamdulillah malam kita berjaya mengumpul lebih 50 peserta ataupun 50 ahli qariah yang online takbir bersama-sama memeriahkan malam raya. Katanya, walaupun sambutan Aidilfitri kali ini perlu mengikut norma baru, ini tidak bermakna penghayatan sebenar Aidilfitri diabaikan. Selesai solat sunat, mereka kemudian kembali ke alam maya untuk mendengar khutbah hari raya yang disampaikan Ahli Parlimen Parit Datuk Nizar Zakaria. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul Vivo V19. Vivo. Bertugas pada Aidilfitri mungkin sudah menjadi kebiasaan bagi petugas barisan hadapan di hospital. Namun tahun ini lebih mencabar apabila berdepan cabaran pandemik COVID-19 serta prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi. Pengorbanan petugas barisan hadapan pada musim perayaan dikongsi wartawan Izrina Amir Hamzah yang kini berada di Hospital Serdang. Izrina, apa yang dapat anda kongsikan? Silakan. Terima kasih Hawa. Kalau tahun ini Hawa beraya di studio, saya beraya di Hospital Serdang. Tapi jangan risau, saya bukan tidak sihat. Alhamdulillah. Saya sebenarnya untuk meraihkan perayaan hari ini bersama-sama dengan frontliners dan juga backliners yang bersama-sama membantu untuk mengekang penularan COVID-19. Jadi kita nak tahu apakah tahun ini berbeza ataupun semakin mencabar, dan saya rasa saya perlukan seseorang untuk berkongsi dengan penonton Bulletin 1.30 dan saya tidak kesorangan, saya bersama ditemani dengan jejaka-jejaka dari Hospital Serdang dan kita bersama dengan Ketua Penyelia Hospital Serdang, Tuan Haji Jamaluddin Ismail. Boleh dekat sikit tapi masih mengekalkan jarak sosial. Okey, kita 1 meter. Alright, baik. Tuan Haji, mungkin Tuan Haji boleh kongsi sedikit dari segi tugas dan pengurusan Tuan Haji di sini dan apakah yang berbeza tahun ini? Terima kasih Izrina. Cabaran semasa bertugas masa zaman COVID ni, berhari raya di zaman COVID inilah, saya perlu memastikan anggota hospital iaitu di bawah jagaan saya dapat beraya bersama keluarga, dan perkhidmatan yang diberikan terutama sekali kita mengambil suhu
semua orang yang akan masuk ke hospital sedang dapat dijalankan seawal pagi daripada pukul 6.30 pagi, iaitu kita akan menyaring suhu semua anggota petugas dahulu, kemudian barulah kita menyaring waris atau pesakit yang akan masuk ke hospital sedang ini. Saya difahamkan bukan mudah kan, sebab sebelum ni kita tak perlu melakukan saringan, tetapi difahamkan Tuan Haji tadi kongsi dengan saya dah hampir lebih 5,000 orang yang disaring sehingga sekarang ya Tuan Haji. Jumlah yang kita saring kalau contohnya di bulan puasa itu kita bertambah cabarannya, iaitu kita terpaksa menyaring lebih kurang 5,000 orang yang akan masuk ke hospital sedang. Baiklah, macam okey dah saring and then jadi Tuan Haji bertugas sebagai menjaga kaunter saringan dan juga di kemah COVID kan, semakin ramai ke tidak hari raya ni, ataupun kalau kira semalam macam mana? Okey, semalam ada peningkatan kes yang di kemah COVID lah, yang untuk mengambil swab COVID-19 lah. Semalam ada peningkatan sedikit lah dengan healthcare workers. Kita ramai yang datang untuk membuat test untuk COVID semalam lah. Jadi itulah cabaran yang kita hadapi pada masa hari raya ini. Pesakit pun ramai juga yang datang ke hospital untuk melawat ke hospital sedang. Jadi saya memastikan mereka yang nak masuk ke hospital sedang mematuhi SOP, iaitu social distancing, dan kita akan mengambil suhu dia dan kita akan bertanyakan sosial dia punya perjalanan, sejarah perjalanan dia lah, dia daripada green zone ataupun red zone lah. Baik Tuan Haji, kita pun kesuntukan masa. Tuan Haji pun pasti sibuk hari ini. Peningkatan kes mungkin kita harapkan supaya lebih ramai orang lebih mematuhi jarak sosial dan menjaga kebersihan diri kan Tuan Haji. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Buletin 1.30. Kejap lagi kita sambung berbincang. Okey, baiklah, saya kira selain daripada itu mereka juga ada sedikit bukan juga majlis, tetapi kepada penyerahan makanan kepada frontliners dan juga backliners yang disediakan, yang juga disertai oleh Timbalan Menteri Kesihatan 2 Datuk Aaron Aggo Dagang dan juga Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Rohaizat Yon dan juga Pengarah Hospital Serdang Dr. Rohana Johan yang sama-sama menyerahkan makanan kepada petugas yang bertugas hari ini. Saya kira itu saja yang boleh saya kongsikan. Selamat Hari Raya dari saya yang bertugas. Kembali bersama Hawa di studio. Sri Pentas. Baik, terima kasih Intan. Selamat bertugas. Ikan kemeriahan Hari Raya dengan udara segar daripada penulen udara Kowe. Beli sekarang dan jimat sebanyak RM800. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP, petugas Barisan Harapan seperti anggota keselamatan dan kesihatan terus kekal siap siaga hingga ke hari ini menangani wabak pandemik COVID-19. Anggota bomba dan penyelamat tidak terkecuali dalam penugasan berkenaan. Lebih-lebih lagi musim perayaan Aidilfitri yang mencatatkan rekod panggilan kecemasan yang agak tinggi. Butirannya kita berlintas langsung bersama Safwan Sawi di Kota Kinabalu, Sabah. Silakan Safwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam Aidilfitri. Bersama kita pada hari ini Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah yang juga penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Encik Kamarul Zaman Malik Abdullah. Terima kasih. Selamat Hari Raya Encik Malik kerana sudi bersama dengan Buletin 1.30. Okey, baik Encik Malik. Seperti mana yang kita maklum, kelaziman rumah terbakar panggil bomba, bomba datang berlumba-lumba. Itu di antara nostalgia jika anda kenal irama itu. Dan sebenarnya penugasan skop anggota Barisan Harapan Bomba ini sebenarnya lebih luas. Jadi mungkin Encik Kamarul Zaman boleh perincikan penugasan kesiapsiagaan anggota bomba ini sejak daripada mungkin dari pra PKP, Ramadan, Aidilfitri dan mungkin sehingga menjelangnya pasca PKPB ini. Encik Kamarul Zaman. Baik, terima kasih. Kita sekarang dalam suasana Hari Raya. Dan apabila ditanya apakah tugas dan fungsi Jabatan Bomba semasa daripada sebelum PKP, semasa PKP dan selepas pasca PKP. In fact, apabila PKP ini kita bertambah lagi lah tugas. Antaranya tugas yang sedia ada iaitu memadam kebakaran dan juga membuat penyelamatan. Apabila PKP ini kita ada pula tugas-tugas tambahan iaitu membuat sanitasi awam. Dalam sanitasi awam ini terbagi kepada dua, juga kita menerima
rakyat Sabah yang kembali ke negeri Sabah, terutamanya student dan juga mereka yang berada di luar negara. Ini semua akan melalui satu sanitasi. Baik Tuan, jadi mungkin bagaimana pula dengan statistik ataupun setiap kali Aidilfitri ini, terutamanya hari pertama, apa kes-kes yang sering kali berlaku? Kita dah tahu dah macam orang terlebih pakai elektrik, gas dapur dan sebagainya. Mungkin apa lagi kes-kes yang selalu berlaku di Aidilfitri ini dan juga statistik yang boleh Encik Kamrul Zaman kongsikan? Okey, kalau kita bandingkan statistik tahun 2019 dengan 2020 bagi 4 bulan Januari hingga April, kita melihat berlakunya penurunan bilangan kes menyelamat. Mana kita tengok pada tahun 2019 bagi 4 bulan pertama 163 kes. Manakala kematian akibat kebakaran pula berlaku kenaikan sebanyak 500%. Pada tahun 2019 ada 2 kes melibatkan kematian dan pada tahun 2020 ini sehingga bulan April 10 orang telah terkorban. Baik Tuan, kita sedia maklum macam kes-kes kecemasan yang kita ketahui seperti yang tular di media sosial, seperti yang mencuit hati, ada yang kanak-kanak tersepit dalam kerusi, ada yang cincin tersepit di jari pun, bomba juga mengambil peranan. Jadi apa lagi kisah-kisah pelik, kisah-kisah yang mencuit hati mungkin yang dia tak tular tapi yang Encik Kamrul Zaman boleh kongsikan bersama dengan penonton? Oh ya, ada macam-macam sebenarnya, tapi yang paling pelik tapi benar, adanya tugas bomba dipanggil untuk mengeluarkan cincin daripada kemaluan. Tapi ya ini berlaku. Jadi pelik tapi benar. Dan banyak lagi, contohnya kucing naik pokok tak boleh turun pun panggil bomba. Dan ada juga yang kunci kereta terjatuh dalam longkang pun panggil bomba. Sungguh pun ini bukanlah kita kategorikan sebagai kecemasan, tetapi sebagai kemanusiaan, kita bantu juga. Baik, itu dia. Apapun yang pasti, rumah terbakar panggil bomba, bomba datang berlumba-lumba. Hati tercalar, usahlah hibah, Syawal datang, ampun dipinta. Selamat Hari Raya buat semua barisan hadapan, jasa anda tiada bandingan. Demi negara, rela berkorban, terus berbakti, teruskan perjuangan. Salam Aidilfitri, Safwan Sawi, TV3. Kembali ke Sri Pentas. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali laporan antarabangsa. Sempena sambutan Aidilfitri kali ini, Taliban mengumumkan gencatan senjata selama 3 hari di Afghanistan bermula hari ini. Langkah mengejutkan itu menyusuli pertempuran berdarah selama berbulan-bulan dengan tentera Afghanistan selepas kumpulan berkenaan memeterai perjanjian bersejarah bersama Amerika Syarikat. Presiden Ashraf Ghani segera mengalu-alukan tawaran itu dan mengarahkan pasukan tenteranya untuk turut mematuhi gencatan senjata berkenaan. Jurucakap Taliban memaklumkan semua ahlinya diarahkan mengambil langkah khas untuk keselamatan serta tidak menjalankan operasi ke atas musuh di mana-mana. Kenyataan berkenaan juga turut mengarahkan ahli Taliban supaya tidak memasuki kawasan kerajaan. Pada masa sama, tentera Kabul juga tidak dibenarkan memasuki kawasan di bawah kawalan Taliban. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Sebelum kita ke laporan sukan, ini berita yang baru kami terima. 5 sekeluarga dilapor rentung dalam kebakaran di Kampung Bin Suluk, Membakut, Sabah pagi tadi. Maklumat lanjut akan kami laporkan dalam buletin utama malam ini. Baik, kita teruskan dengan laporan sukan. Syawal ini memberi makna berbeza buat 24 ahli Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan Yakib yang menerima sumbangan dari Bank Rakyat. Sudah pasti sumbangan berjumlah RM12,000 ini mampu menceriakan mereka dikala ada yang hilang sumber pendapatan kerana pandemik COVID-19 ketika ini. Akan menerima
Majlis penyerahan sumbangan kepada 24 ahli yakib itu berlangsung di Menara Bank Rakyat Kuala Lumpur, disampaikan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Turut hadir pengerusi yakib Datuk Nurul Arifin Abdul Majid bersama 4 wakil ahli yakib. Sebanyak RM12,000 disumbangkan Bank Rakyat dan akan diagihkan kepada 24 ahli yakib sempena Syawal ini. Antara yang bakal menerimanya ialah atlet para Nurul Syakina Abdullah, Muhammad Koh Abdullah dan Ramli Manap serta bekas pelumba basikal Jusuh Udin. Seramai 24 yang terlibat, 24 orang atlet yang terlibat ya, untuk membantu sedikit pada para atlet ini dengan agihan 500 seorang. Jadi cara ini bolehlah sedikit membantu mereka ini masa kita menghadapi Hari Raya Aidilfitri. Kita dapat 12,000. So kita dah dapat lebih kurang 24 bekas atlet dan kita akan agihkan 500 orang. Kita akan transfer kepada bank masing-masing. Bantuan ini pastinya dapat menceriakan mereka bagi menyambut Syawal bersama keluarga. Buletin 1.30 sudah sampai ke penghujungnya. Sekiranya anda mempunyai sebarang masalah atau aduan, email kami di news@tv3.com.my. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di negara ini daripada kami di Bilik Berita TV3. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Syed Hussein Al-Junid mewakili Media Prima mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh penonton Media Prima. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari unit BE ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. #duduk rumah be safe. Kami dari unit grafik yang bekerja pada raya tahun ini ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. #kita jaga kita. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. #duduk di rumah. Kami daripada Unit Keselamatan Polis Bantuan TV3 mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Unit Berita Media Prima mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Raya-raya juga. Kita jaga kita. Okey, Pak. Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo